wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Masjid, Baris Tongkat serta jawatan kuasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang berusaha hari ini untuk sama-sama mengadakan majlis Maulidur Rasul, majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi. Thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, lagi puji bagi Allah, lagi puji bagi Allah. Thumma alhamdulillah. Kerana pada hari ini tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dengan rahmat kasih sayangnya pada kita, hari ini kita diberi peluang untuk kita sama-sama meraihkan satu majlis yang sangat mulia. Majlis yang saya rasa sangat bernilai pada kita lah. Untuk apa? Nanti nilainya di akhirat. Mudah-mudahan bila kita gembira, bila kita suka dengan kelahiran Nabi dan kita sambut, mudah-mudahan nanti di hari kebangkitan Nabi kenal kita sebagai umat kerana kita suka dia. Ya, kalau yang lalu lah semua tak tahu nak ceramah apa lah, kabar Islam kat dia cakap sama itu juga. Kalau disebut yang lepas kan, mula-mula kita jumpa tu lepas fikir-fikir tu. Kita jumpa apa saya ada sebut tentang Abu Jahal. Abu Jahal tu sambut kelahiran Nabi punya suka. Nabi lahir pada subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal. Suka sangat. Sukanya dia tu, dalam syarah Bukhari sana, Sayyidina Abbas tu adik-beradik dia lah, masa dia meninggal, Abu Jahal meninggal, Sayyidina Abbas berapa kali bermimpi jumpa Abu Jahal. Dia mimpi Abu Jahal ni teruk betul. Teruk, dia kena azab oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Abbas tanya Abu Jahal, apa keadaan kau ni Wak Jahal? Kalau aku teruk betul. Ni mimpi, Sayyidina Abbas mimpi, bercerita. Teruknya kenapa? Teruknya diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi untung juga kata dia. Dalam teruk tak ada untung. Untungnya apa tuan? Pada setiap hari Isnin, Abu Lahab, Allah ringankan azab. Kenapa hari Isnin diringankan azab? Kerana pada hari Isnin itu Abu Jahal lah orang yang paling gembira di saat lahirnya Nabi. Orang yang tak ada kalimat tauhid, tak ada dalam dirinya kalimah la ilaha illallah, pantang sebut la ilaha illallah. Pantang. Kerana Tuhan yang disembah tu 365, tak mungkin ada Tuhan satu. Tak mungkin, tak mungkin. Lalu ajaklah kalimat tauhid, dia tak nak pun. Tapi tuan-tuan puan-puan, Allah Ta'ala ringankan azab setiap hari Senin. Dalam riwayat tu lah mimpinya itu. Nak pegang-pegang, tak pegang tak apa kan. Kerana apa? Kerana dia dah pernah rasa, lahirkan rasa gembira sambut kelahiran Nabi. Takkan hari kita tak ada manfaatnya kita sambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi alhamdulillah hari ni kita kumpul-kumpul, pakat-pakat. Tengok masya-Allah ni bukan main-main punya sambut lah. Jadi mudah-mudahan kegembiraan ini kita menggembirakan Allah dan kita menggembirakan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan bukan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara lain lah hari ni kena duduk-duduk hubung-hubung buat apa, kita jumpa-jumpa berpisah-berpisah ni apa. Untuk hari ni kita eratkan hubungan kasih sayang, silaturahim. Datang ni apa untuk ni untuk hubungan kasih sayang, untuk eratkan silaturahmi. Untuk apa ini? Mudah-mudahan nanti hidup kita orang Islam tidak lagi sebagai lidi-lidi. Biarlah kita bila berhubung kasih sayang kita sebagai penyapu yang kukuh. Allah Ta'ala sekarang turunkan kepada kita apa? Si biasa ni nak cakap, kalau ustaz lain mungkin cakap lain, saya je cakap lah. Allah Ta'ala turunkan sekarang ni zamannya apa? Satu apa itu? Zamannya zaman fitnah, wabak, fitnah, musibah. Zaman apa sekarang? Satu disebut zaman musibah, wabak, bala, fitnah. Itulah 4 tu zamannya sekarang. Zaman wabak ada. Bala itulah musibah, fitnah kan. Tuan-tuan macam mana nak tangkis ni 4 ni? Sapu betul. Sekarang Allah Ta'ala turunkan dah macam sampah. Dia kata macam sampah. Macam mana nak tangkis ni sekarang? Cukup ke dengan 2 batang lidi, 3 batang lidi? Tak cukup. Dia nak mesti guna sapu. Penyapu yang lembut. Lembut kan. Hari ni lembutkan hatilah dengan Allah Ta'ala datang. Berlembut hatilah dengan Allah. Berkumpul-kumpul. Ikatannya dah ada. Ni ikatannya ni masjid ikatannya. Tapi lidinya berapa ni? Ya sejak dihitung pira. Allah. Ikatannya besar. Sapu lidinya sikit. Kacir-kacir lidi tu dia buat. Menyapunya tak boleh bersih. Tapi Tuhan, kalau ada dengan ikatan yang kuat, dipenuhi dengan lidi yang namanya penyapu, cuba kita sapu sampah. Hari ini musibah, bala, fitnah, wabak dah turun. Macam mana ni nak tangkis ni? Macam mana? Ada tak ada ni lah. Tangkis dengan cara tarik rahmat Allah, pergi musibah yang ada. Tarik ni macam mana? Seorang, 2 orang. Mungkin boleh. Kalau setakat 10 orang untuk hari ni kita nak kemas masjid, 10 orang dengan seorang pegang 10 batang lidi, boleh? Siapa kata tak boleh? Pagi tadi pun saya dah sebut. Siapa kata tak boleh? Tapi mungkin 44 hari baru bersih. Seorang 3 batang lidi. Bagilah semua 44 hari. Tapi cuba penyapu. Daripada 44 hari mungkin 4 hari. Wabak tentang hari ni. Balak dan musibah. Berapa orang yang tarik rahmat kasih sayang Allah untuk tolak musibah? Berapa ramai? Jadi hari ini, tuan-tuan, puan-puan, insan terpilih Allah Ta'ala kumpulkan hari ini dengan perkumpulan seperti ini. Mudah-mudahan tariknya rahmat kasih sayang Allah. Bila rahmat kasih sayang Allah turun mencurah-curah, maka akan pergilah musibahnya insya-Allah. Dia turun, 4 tu turun macam hujan. Dia nak kena pergi kan dia macam hujan. Baru bersih. Sembuh baru bersih. Sapu. Tuan-tuan ibarat lidi. Marah kita, aku kok lidi. Tak. Kita kumpul-kumpul jadi penyapu. Untuk inilah. Ibaratnya sekarang kita dah tak macam penyapu. Dah lah sikit berpecah-pecah. Pecah hati, pecah gelas, pecah patah harang, patah rotan. Tak siapa tak. Jadi hari ini tuan-tuan, ini fitnah yang nak menghancurkan kita daripada sedikit-sedikit supaya kita semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikitlah ni tak lama mana pun insya-Allah dah. Apa kata Imam Syafi'i? Nak ambil lah ni kalau Imam Syafi'i sebut kan. Tentang kita ni insya-Allah. Kata Imam Syafi'i, siapa nak selamat? Siapa yang nak selamat? Siapa yang nak selamat nanti jumpa Allah Subhanahu wa taala, kalau dia nak selamat lah, kena tunaikan hak Rasul. Tunaikan hak Rasul. Walaupun itu pernah jumpa kita mula-mula berkenalan di Masjid Sultan. Ramai yang mesti mula berkenalan dengan saya ada sebut 10 hak yang kena tunaikan kalau nak selamat jumpa Allah. 10 hak. Itu mula-mula kita berkenalan. Masa saya mengganti Ustaz yang mulia, Ustaz Imran. Ingat kan? Ingat itu. Sampai sekarang tertarik je terus. Jadi di situ saya ada sebut.
Hari ni dalam 10 hak tu apa dia, kata Imam Syafi'i, kalau nak selamat lah, kalau nak selamat, tak nak selamat tak apa, dia bukan susah sangat pun. Dia dua pilih. Kalau tak selamat dia selamat, kalau selamat dia tak selamat. Kalau selamat ya tak selamatnya pergi. Kalau tak selamat, selamatnya pergi. Kan? Pilihlah mana satu. Yang pertama, jaga hak diri, saya rasa dah selesai yang lepas. Jaga hak malaikatul maut, saya tak nak bincang yang tu, nanti kita nak akan datanglah. Hari ini hak apa? Hak kubur, tunaikan hak-hak tu. Di mana masa nak tunaikan? Ni dekat dunia sekarang. Cari jalan tunaikan hak tu. Saya tak nak bincang yang itu lagi. Tunaikan hak mungkar dan nakir, penyoal dalam kubur. Tunaikan hak neraca timbangan, tunaikan sekarang ni. Tunaikan hak sirat sekarang ini. Lagi apa? Tunaikan hak malaikat yang jaga syurga sekarang ini. Lagi tunaikan hak malaikat yang jaga neraka sekarang. Dan sekarang ni yang sampai masanya kita duduk ramai-ramai, tunaikan hak Rasul yang kita nak cerita. Yang itu yang ke-9. Tunaikan hak Rasul. Yang ke-10, tunaikan hak Allah. Dia letak. Imam Syafi'i kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak selamat di hari kebangkitan, siapa nak selamat, tunaikan 10 hak ini. Saya ulang 10 hak ini. Hak diri. Satu, kita ada hak pada diri sendiri yang wajib ditunaikan kalau nak selamat. Yang kedua, hak apa dia? Iaitu malaikat maut. Kita ada kena tunaikan hak malaikat maut supaya mudahnya mautnya kita. Yang keempat apa? Tunaikan hak kubur supaya senang hidup dalam kubur. Yang keempat, hak apa? Hak mungkar dan nakir supaya nanti di persoalan dalam kubur kita selamat. Itu semua kita dah pernah sebut dalam kuliah-kuliah sikit-sikit. Yang saya sebut tu sebenarnya hak-hak tu. Dan yang kelima, hak neraca timbangan. Esok semua siapa lepas daripada neraca timbangan? Memang kita kena timbang. Sesah kesenang semua ditimbang. Kerana apa? Sedikit amalan yang sekecil-kecil pun akan ditimbang. Lagi yang besar. Sekecil-kecil kebaikan pun ditimbang. Sekecil-kecil keburukan pun ditimbang. Lagi yang keberapa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Yang keenam dah. Yang keenam, jaga hak sirat. Tuan-tuan, hari ni sedikit saya kata. Tuan-tuan, puan-puan, ada orang yang jaga hak sirat. Apa dia? Kaki kita yang Allah Ta'ala kurniakan hari ini untuk jaga hak sirat. Gunakan kaki ini menuju ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Nanti kaki ini akan mudah melintas titian sirat. Kaki yang sama lah, kita tak pakai kaki orang lain lah. Tak pakai kaki orang lain. Pakai kaki yang sama dengan amal yang kita buat kat dunia ni. Sesuai tak amal tu nanti untuk kita lintas titian sirat. Hari ni kita kan sediakan masa kita datang. Lagi yang berapa tu? Yang ke-7. Hak malaikah yang jaga syurga yang namanya Ridwan. Ingat senang-senang nak masuk syurga. Dah kan? Dulu ni 4 bulan dulu senang ke ingat nak masuk masjid? Jangan buat kerja. Susah nak masuk masjid. Nama-nama orang ternama aja yang boleh masuk. Yang tak ada nama kau pergi balik lah menyibuk kan. Susah nak masuk. Itu gambar saya dengan Tuan Haji kan. Nangis ketika pagar. Ni dia bukti. Saya bukan orang terkenal, tak terkenal pun. Tapi memang berkuliah di situlah berkuliah di situ. Tuan pun tak bagi masuk. Ingat senang, jangan besok kata-kata, ya Allah, Ridwan, aku ni alim. Amal aku banyak Ridwan. Apa pasal aku tak boleh masuk? Jangan tuan. Gambaran kat dunia dah ada, kita datang, kita sungguh-sungguh datang, tak bagi masuk. Kerana apa? Malaikat kata, kau salah jalan lah. Nama bukan kau, bukan kat situ. Malaikat kata, engkau dekat sini, apa pasal kat situ? Saya balik lah. Kat dunia tak apa balik tak? Balik rumah kita boleh mohon pada Allah. Kita sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur. Ya Allah, aku merayu ya Allah. Hari ni banyak salah dengan ya Allah. Sampai nak masuk rumah kau pun tak dapat ya Allah. Boleh merayu. Balik kita. Besok kita cuba datang lagi. Allah balik lagi sekali. Merayu lagi. Balik. Tapi kalau kat akhirat nak merayu bila? Dekat akhirat. Bila masih nak merayu? Ada tempat ke balik untuk merubah nasib kita? Tak ada. Dekat dunia ni, ini gambarannya sekarang. Allah dah tunjuk dah. Inilah laluan yang lebih kurang gitu je lah. Kalau dekat dunia tak masuk kita balik, kita boleh merayu. Saya merayu, balik merayu. Allah, merayu kita. Ada can lagi. Tapi besok, kalau hak malaikat Ridwan tak dapat selesai kan, nak merayu dengan siapa? Adakah duduk di tengah-tengah? Manzilatun bainal manzilatain. Saya tak duduk dalam neraka, saya tak duduk syurga, saya duduk tengah-tengah. Tak ada. Kalau tak syurga, neraka. Jadi jaga hak yang menjaga syurga yang namanya Ridwan, jaga hak yang menjaga neraka. InsyaAllah kita bincang akan datang. Okey. Yang ke-9, jaga hak Rasul. Yang ke-10, jaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dikasihi Allah Ta'ala, apa dia hak Rasul? Hak Rasul hari ni, hak Rasul kata Imam Syafi'i,
Ini bagi siapa yang nak selamat dia. Yang tak selamat, yang tak nak tak apa. Kita tak ada masalah pun. Dia nasihatkan begitu. Yang nak selamat ketika jumpa Allah nanti di hari kebangkitan. Satu, banyakkan salawat. Berapa banyak dah kita ada salawat? Berapa banyak dia salawat tu? Salam lagi. Kan dia dua yang berbeza. Satu salawat, satu salam. Salawatnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Salamnya apa? Assalamualaikum. Tak boleh lagu lagi kalau Pak Haji ni lagu rasa hujan ni kita hari ni. Salamnya apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kan satu salawat dah selesai, satu rukun dari sembahyang tu. Salamnya apa? Jangan sampai tak beri salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kenapa guna assalamualaikum? Gunalah assalamualaihi. Kenapa tak guna assalamualaihi? Kan tuan-tuan, Nabi kata apa dalam hadis? Orang yang berselawat ke atasku ini, kalau jamaah berselawat ni, aku hadir dalam selawat tu. Itu ka tu dhamir engkau, macam dia ada. Ya Allah, hari kita terasa kalau dia ada, ya Allah. Ini selawat. Selawat yang penuh dengan wangi-wangian, penuh dengan para malaikat hari ini. Tak rasa terpilih ke kita, ya Allah, hari ini? Allah pilih kita dalam satu kumpulan majlis selawat. Jadi tuan-tuan, banyakkan berselawat. Salamnya apa? Kata khitab dia, engkau. Dalam sembahyang pun kita tak boleh buat assalamualaihi, assalamualaika. Sejahtera atas engkau. Mana engkaunya mana? Nabi datang tuan-tuan dalam majlis menselawati ini. Dia datang menselawati kita, masya-Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Itu dah sembahyang lah. Kita lagi selamat pada kita dan orang hamba-hambamu yang soleh. Jadi banyakkan selawat ni kelebihan bukan apa? Kemuliaan selawat kita lihat. Kan dalam Quran tu surah apa tu yang Pak Imam baca? Al-Ahzab kan? Ahzab 56 innallaha wa malaikatahu yusallu. Tuan-tuan, Allah sembahyang ke? Kan apa pasal Ustaz lain cerita tak? Tak kan? Allah keluarkan zakat ke? Tak ada. Allah puasa ke? Tapi kenapa selawat? Allah dan malaikat selawat dulu. Baru hai orang-orang beriman selawat. Tanda kedudukan selawat tu, subhanallah. Perkara yang hari ini Allah tak buat, kita Allah tak buat. Minta maaf. Apa? Allah buat perkara itu. Allah buat perkara itu. Yang lain kita kena buat. Sembahyang kita buat. Allah tak buat sembahyang. Puasa kita kena buat. Allah tak puasa. Tapi salawat Allah buat dulu. Baru perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu. Baru perintah, wahai orang-orang yang beriman, Allah dengan malaikat dah salawat dulu dah. Baru orang-orang beriman, salawatlah. Dan wasallimu, itu salam. Salawat dengan salam, ulama kata, lain rupanya. Salam tu Ustaz selamat. Salawat tu untuk kelebihan pada Nabi. Ya, salawat dan salam. Dua-dua, jangan kita dua. Jadi tadi apa salawat kita? Assalamualaikum. Jadi masa kita salawat, sallallahu ala Muhammad. Lagi kata apa? Ya Nabi salamu alaika. Kan? Lain. Ya Rasul salamun alaika. Ya Rasul, selawat engkau ya Allah, ya Nabi, selawat untuk engkau. Kan lain. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, gunakan keberkatan, kelebihan pada Nabi Muhammad. Yang ni gunakan selawat. Satu selawat, satu salam tu. Rupanya lain kat situ. Jadi jangan hanya selawat, salam sekali. Sertakan dengan salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Susunan sendiri. Tuan-tuan, jadi banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah Taala perintahkan, "Hai orang-orang beriman, selawatlah." Setelah di situ disebut Allah dan para malaikatnya menselawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita sebab ringkas jelah. Pegang syariat sunnah. Yang kedua, hak Rasul, pegang syariatnya. Syariatnya sembahyang 5 waktu, ya 5 waktu. Puasanya sebulan Ramadan, ya sebulan Ramadan. Haji, ya haji. Yang wajibnya setahun sekali pula. Yang wajibnya semua hidup sekali. Itu pun kalau mampu, tak apa. Sembahyangnya 5 kali sehari semalam. Kalau mampu, tak apa. Tak ada. Sembahyang mampu ke tak mampu kena buat. Tak mampu pun kena buat. Sampai kita kena sembahyang sampai apa? Itu syariat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu saya nak sembahyang, kita kata kamu kena sembahyang sehingga orang lain kata kamu tak ingat.
Sedangkan kamu ingat. Kita ingat ni, tapi kita tak diberi kudrah, kekuatan tak ada. Orang ingat, kita tak ingat. Terbaring dah. Rupanya kita masih ingat. Itu pun kena sembahyang. Ini sembahyang. Puasa Ramadan. Itu syariat. 30 hari, setahun 30 kali. Puasa apa? Siapa tak puasa, tak boleh puasa? Ada uzur, tak boleh puasa, tak apa, memang tak. Sembahyang tidak. Yalah, kecuali lain lah yang haid dan nifas kan. Ini sembahyang. Sebab itu ini syariat. Yang kedua, pegang syariat, kata Imam Syafi'i. Pegang syariatnya. Ya, kalau haji, yang mampu pergi. Seumur hidup sekali, tak mampu, tak pergi. Memang tak ada masalah. Zakatnya, yang mampu bayar. Tak mampu dapat zakat. Yang puasanya, mampu puasa. Tak mampu, tak puasa. Esok qada. Boleh, tapi sembahyang tak ada. Sembahyang itu, mampu ke tak mampu. Sampai orang kata kamu tak ingat. Kamu kena sembahyang juga. Jadi hari ini pegang syariat dan sunnahnya. Apa dia sunnah-sunnah Nabi? Hari ini salah satunya, hari ini majlis ilmu ni, majlis sunnah. Nabi pas sembahyang dia akan buat majlis ta'alim wa ta'alum. Apa ta'alim? Ajar dan ajar dan belajar. Ada je kamu. Jadi hari ini sekarang kita dapat satu sunnah. Apa lagi sunnahnya? Nanti balik nanti kan. Cari satu sunnah kecil ya. Pijak kasut sebelah kiri, masuk kasut sebelah kanan. Masuk kasut sebelah kanan, terus jalan. Pijak kasut sebelah kiri. Kenapa pijak sebelah? Sebab kaki kita keluar sebelah kiri. Salah satu sunnahnya lah. Dan tu kaki kanan, kenapa kendian? Kerana kaki kanan. Pijak kasut sebelah kiri. Kan? Keluar kan sebelah kiri kan? Pijak kasut sebelah kiri. Kaki kanan, sarung terus jalan. Itu sunnahnya. Kenapa? Sunnah keluar masjid kaki kiri. Sunnah mulakan perjalanan kaki. Nampak macam tak apa-apa kan? Tengok. Pijak kaki kiri. Sarung kaki kanan. Jalan. Allahu Akbar. Kecil-kecil. Ini sunnahnya. Cuba jangan tinggalkan sunnah lah. Buka botol tangan kanan. Taruh. Pegang tangan kanan. Minum tangan kanan. Bukan pegang tangan kiri. Buka tangan kanan. Minum tangan kiri. Itu nak punah lah tu. Amalkan sunnah-sunnah. Apakah sunnah paling besar? Sunnah wajib bagi Rasul. Sunnah dakwah. Ajak kepada kebaikan. Cegah kepada kemungkaran. Kedua tuan-tuan. Sunnah yang besar apa dia? Solatnya berjamaah. Kalau nak selamat. Sebab dalam solat berjamaah tu banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita selamat. Selamat apa? Azab kubur diangkat. Kesempitan hidup diangkat. Diberi nota tangan kanan. Diberi lintas titian sirat pantas macam kilat. Masuk syurga tanpa hisap. Ya Allah, Masya Allah. Rupanya datang hari ini tu adalah dia punya kelebihannya. Jadi hari ini alang-alang kita suka dengan sambutan, bawa dalam kehidupan. Amalkan sunnah itu. Itu amalkan di Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman ini kan, kita katalah zaman sekarang ni, orang yang amalkan sunnah lebih mulia daripada orang dulu amal sunnah. Orang zaman sekarang ni, kalau amal sunnah lebih mulia daripada orang dulu yang amalkan sunnah. Zaman sahabat amalkan sunnah tak sama dengan orang sekarang yang amalkan sunnah. Tuan-tuan pun dah tahu kan, Nabi bukan rindu sahabat, Nabi rindu orang yang beriman kepada aku, dia tak nampak aku. Itu yang lepas dah, yang pertama dia. Hari pertama kita jumpa dulu. Nabi rindu siapa? Nabi rindu tuan-tuan, orang yang beriman kepada aku, tapi dia tak nampak aku. Siapa Nabi paling rindu? Malaikat? Tak. Kan sebut rindu dan mulia. Kumpulan yang aku rindu dan kumpulan yang mulia dan aku rindu. Malaikat? Tak. Malaikat mulia. Kumpulan siapa? Anbiya, Nabi-Nabi. Mulia dan aku rindu tak? Nabi mulia, Nabi tak rindu. Kemudian siapa? Orang yang syuhada, yang mati syahid. Mulia dan rindu. Dia mulia, tapi Nabi tak rindu. Sahabat yang sama-sama dengan Nabi, dia ni mulia rindu tak? Dia mulia, Nabi tak rindu. Tapi siapa? Tuan-tuan, Nabi kata, orang yang aku rindu ialah, kumpulan yang aku rindu ialah orang yang aminu bi walam yaruni. Orang yang beriman kepadaku sedangkan dia tak pernah pun lihat aku. Siapa mereka? Mereka hari ini yang banyak dalam kehidupan dia amal sunnah dan Nabi kenal. Inilah orangnya. InsyaAllah lah Nabi rindu kita. Orang siapa ni? Orang yang tak pernah jumpa Nabi. Tapi kenapa kita beriman? Ini subhanallah. Rupanya kita tergolong dalam doanya Nabi yang Nabi Muhammad SAW. Kita tergolong orang yang ni orang yang Nabi mohon apa? Ya Allah selamatkan umatku ya Allah daripada neraka Jahannam ya Allah. Kita insya-Allah lah mudah-mudahan. Saya nak kata hari ini, siapa yang orang dulu amal sunnah,
Orang sekarang amal sunnah lebih mulia daripada orang dulu yang amal sunnah. Kerana apa tuan-tuan? Disebut dalam hadis Tuan Haji Wahab, apa aja? Man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu syahid. Ada dua hadis tu. Siapa yang amalkan sunnahku di zaman fasid ni, balasan dia apa tuan? Falahu syahid. Balasan dia satu syahid. Hadis yang lain, Allahumma salli ala Muhammad. Man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu ajra mi'ah tuan. Dia tak tulis syahid, dia tulis mi'ah. Mi'ah tu 100. Orang dulu amal sunnah dapat pahala amal sunnah. Orang sekarang amal sunnah dapat pahala lagi apa dengan keadaan suasana sekarang. Saya nak sebut. Orang dulu amal sunnah dapat pahala amal sunnah. Tapi di zaman fasik sekarang ni, manusia dapat amal sunnah, dapat lagi ganjaran yang lain lagi. Dapat ganjaran pahala 100 syahid. Mi'ah syahid. Ini disebutlah dalam hadis. Jadi hari ini, kata Imam Syafi'i, yang kedua apa dia? Pegang syariat dan sunnah jangan tinggalkan. Jadi insya-Allah lah kita ni memang yang amal sunnah kan, dekat rumah nak makan ke nak minum ke, yalah. Kita pun tahu kan tangan kanan tu kena dulukan. Saya pernah jumpa dalam satu riwayat Sayyidina Abu Bakar. Dia sebut kalau kamu minum tangan kiri atau makan tangan kiri, kemudian kamu teringat dia masih dekat mulut tu, keluarkan. Minum tangan kiri. Allahu Akbar, teringat tak? Keluarkan. Jangan telan. Kamu sedang memberi tegukkan pada syaitan. Keluarkan. Kalau kamu makan tangan kiri baru teringat. Oh, sebelum telan, keluarkan. Jangan ada perkara yang masuk dalam diri kita, perkara yang ingkar sunnah. Tangan kanan utamakan. Makan dan minum. Tangan utamakan. Disebut sini lagi. Man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu ajrah. Saya dah sebut tadi. Dan Imam Tirmizi kata apa? Man ahya'i sunnati faqad ahyani. Nabi kata apa? Siapa yang hidupkan sunnahku, sehingga dia menghidupkan aku. Di rumah, kita menghidupkan suasana hidupnya Nabi. Amal sunnah dekat rumah. Dalam diri, hidupkan suasana hidupnya Nabi. Tadi saya kata awal, hari ini kita bersolawat, Nabi datang mensolawati kita. Kan? Aku datang mensolawati orang yang mensolawati aku itu. Tak? Hari rasa, ya Allah, tak kita terasa keberuntungannya itu ada ke? Jadi siapa yang hidupkan sunnah dalam rumah, maknanya dia menghidupkan Nabi itu dalam rumah dia. Ulama sebut begitulah. Saya sebut je. Jadi tidak boleh tidak hari ini, di zaman fasad ini, amalkan sunnah. Kenapa hadis tadi? Man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu ajra mi'ati syahid. Itu hadis yang kedua lah. Siapa yang amalkan sunnahku di saat zaman fasad. Fasadnya apa? Balak, wabak, musibah, fitnah, dan orang jauh daripada perintah Allah. Zaman fasik itu, zaman sahabat tak ada. Sebab itu kita dapat ganjaran lebih. Maka orang ini dapat ganjaran apa? 100 pahala syahid. Nak mati syahid teruk dulu. Hari ini bagi peluang kita yang akhir-akhir ni kan, dapat ganjaran sebegitu. Takkan kita tak nak? Jadi amalkan sunnah dalam kehidupan. Kerana disebut dalam Al-Quran surah Al-Anfal 33. Cuba Cikgu Ridwan tak dia? Surah Al-Anfal 33 kita lihat. Kalau sunnah hidup dalam rumah, kalau sunnah hidup dalam masjid, kalau hidup sunnah hidup di pejabat. Contohlah, hidupkan amal sunnah. Betapa tuan? Sunnah hidup di kampung, sunnah hidup di bandar. Apa Allah sebut? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengazab. Allah Taala tidak mungkin, wa ma kana Allahu yu'adzibahum. Allah tidak mungkin akan mengazab siapa? Wa anta fihim, yang engkau ada pada mereka. Nabi dah tak ada pada kita dah. Yang ada yang kita nak hidupkan apa? Sunnahnya. Hidupkan. Allah tidak akan mengazab mereka yang hidupkan sunnah, takkan diazab.
Itu surah apa tadi? Al-Anfal ayat yang ke-33. Wa ma kana Allahu, dan tidaklah Allah itu, tidak sekali-kali Allah itu liyu'adzibahum. Nak apa? Nak mengazab mereka dalam keadaan apa? Wa anta tu Nabi, wa anta fihim, sedangkan kamu berada di kalangan mereka. Dan hari ini sunnah Nabi tanda kita hidup. Hadis tadi dah sebut dah. Imam Tirmizi kata apa? Man ahya'i sunnati, kata Nabi, faqad ahyani. Siapa hidupkan sunnah, semoga dia hidupkan Nabi dalam diri dia. Jadi hari ini orang yang keluarga dia hidup sunnah, keluarga dia amal sunnah, dan Allah tak akan azab. Ini disebut. Bolehlah rujuk dalam surah Al-Anfal. Kemudian sambungan ayat tu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang sesat beristighfar. Astaghfirullahal azim. Rujuklah di Al-Anfal lah disebut. Allah tidak akan mengazab orang yang hidupkan sunnah. Ayat Quran bukan begitu. Allah tidak mengazab orang yang di situ, Nabi berada di situ. Mana ada Nabi lagi sekarang? Yang ada kehidupan Nabi tu ada. Apa caranya? Inilah kita buat kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengazab bagi kita yang sentiasa beristighfar kepada Allah. Wa kana Allah, dan tidaklah akan Allah itu mu'adzibahum, mengazab mereka. Wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka itu orang yang selalu beristighfar. Banyakkan istighfar, bukan susah sangat nak istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Bangun hujung malam, dah hujung tak sempat nak tahajud. Istighfar jangan lepaskan. Istighfar jangan ditinggalkan. Paling corot lah tu. Tak sempat dia sembahyang ni, setengah satu rakaatnya azan subuh, jangan terlepas istighfar. Tuan-tuan makan ya Allah Ta'ala. Tapi kalau boleh kita ambil lah, bangunnya awal, Masya Allah, kerana kita ni kelewatan juga tak? Kadang-kadang lambat kita. Sedangkan kita tahu tak, ya, sama-sama, kita kan sama-sama ni, Allah tunggu kita saban malam kan? Allah tunggu kita saban malam. Apa ayatnya tu? Apa yang ingat ni? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Saya kan pernah baca tu kan? Wa minal lail, dan sebahagian daripada malam. Fatahajjad bihi nafilatan lak, bangunlah sembahyang tahajud sebagai solat nafil untuk kamu, sebagai amalan sunat. Asa, kata Allah apa? Mudah-mudahan. Allah yang sebut la ilaha illallah. Asa ay yab'atha, mudah-mudahan nanti kamu aku bangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Allah bangkitkan. Ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti tuan-tuan, orang yang bangun malam melepaskan rasa rindu Allah pada kita. Allah kata ni sebagai amalan sunat, tapi dia punya kelebihannya apa? Nanti kamu aku bangkitkan. Aku letakkan kamu di maqam mahmud, makam terpuji Allah. Milik saya ke ni? Inilah untungnya tak? Umat akhir ni Masya Allah. Buat sikit rupanya Allah tunggu kita. Kadang kita ni sayangnya dengan malam. Allah tak minta banyak malam. Allah minta sebahagian saja tuan. Dah tak dapat, ulama kata apa? Dah tak dapat nak malam bangun. Dah terhujung, jangan lupa istighfar kepada Allah. Jangan lupa beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Masa engkau dah untukkan untuk aku ya Allah, tapi hari ini aku tak sediakan masa untukmu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan kasih dia Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu kita, kita lepaskan rasa rindu Allah. Bila masanya? Bangun malam. Saya tahu ni wajah-wajah berseri-seri semua wajah yang bangun malam. Selalu yang asyik bangunnya siang aja ya Allah. Bangun siang ya. Jangan tak bangun malam ya tak. Jadi ini salawat kita jaga, hidupkan dalam rumah kita amal-amal sunnah, tanda kita hidupkan Nabi. Insya-Allah rumah-rumah ni hidup dia aman. Dia tenanglah, ada ketenteraman lah. Bukan jiwa je, rumah tangga tenteram. Antara dia dengan dia ni aman lah. Jadi banyakkan salawat. Berikutnya, apa lagi? Pegang sunnah-sunnah tu jangan tinggalkan sunnah. Tinggalkan sunnah nanti punah. Yang lelaki yang kuat dari sunnahnya datang berjamaah.
Allah panggil kita datang. Allah, aku datang ya Allah. Kenapa datang? Aku sediakan masuk untukmu ya Allah. Allah, aku kalau sempat aku datang ya Allah. Kalau sempat. Jangan kalau sempat. Jangan kalau sempat dah dengan Allah. Lagi, sayangi sahabat. Kata Imam Syafi'i, apakah hak Rasul? Apakah hak Rasul? Sayangi sahabat. Nabi kata sahabat ibarat bintang di langit, bukan main-main. Panduan, kita punya panduan hidup sekali. Dah tak jumpa Nabi, jumpa panduan sahabat Nabi tinggalkan. Lepas tu tabi'in sampai ulama kalangan orang-orang yang soleh. Itu panduan kita. Ibarat bintang-bintang yang bergemerlapan di langit. Jadi Nabi nak kita, Imam Syafi'i kata apa? Kalau kamu tak sayang sahabat, tanda kamu tak sayang Rasul. Tuan-tuan. Sahabat punya sayang pada Rasul. Rasul punya sayang pada sahabat. Tuan-tuan berkata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sayang sahabat Nabi. Jangan sampai di kalangan kita yang tak rasa cinta pada sahabat. Ada tuan-tuan? Golongan yang tak ada rasa apa gunanya sahabat. Tak ada. Tuan-tuan, agama, perempuan ni semua sekali lah. Agama tak sampai pada songkat tak? Kalau tidak dengan pengorbanan sahabat. Siapa sahabiah yang unggul? Sayyidatuna Khadijah. Kalau tak ada pengorbanan tuan-tuan, agama tak sampai. Perjuangan agama penuh dengan pengorbanan. Hari ini kita dapat cerita-cerita tentang Nabi sahabat, kita bukan satu pengorbanan datang cari kan. Penuh dengan pengorbanan. Siapa ada kalangan mereka yang hari ini jauh daripada sahabat, malah menghina, mencerca, mengherdik sahabat. Subhanallah. Macam mana Nabi tinggalkan Mekah ke Madinah? Siapa? Dengan sahabat. Yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan sahabat. Agama naik di Mekah sampai tempat kita ni. Ini pengorbanan sahabat hari ini. Jangan ada yang ya Allah. Jadi kata Imam Syafi'i, sayangi sahabat Nabi, tanda kita sayang pada Nabi lah. Tuan-tuan, kalau kita ingat Khabbab Al-Arad lah, Khabbab kan dia ni baru masuk Islam. Sayangi sahabat ini. Siapa dia Khabbab? Dia yang Nabi pujuk rayu dia dapat masuk Islam. Kerja dia apa tuan? Kerjanya di satu kilang buat senjata. Kerja dengan tuan dia. Tuannya tak terima Islam. Tuan ini kuat betul lah dengan agama dia. Jadi Khabbab Al-Arad ini, Nabi datang pujuk rayu dapat kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tuan-tuan bila tahu, bila tuan dia tahu, apa dia buat? Dekat kilang sabak bakar besi tu, besi nak buat senjata tu, tuan-tuan diikat dekat kilang tu. Diikat, disuruhnya Khabbab Al-Arad disuruh murtad. Mudah-mudahan saya tak tersalah nama ya, Tuan Haji Wahab ya. Khabbab ni. Jadi diikat, disuruhnya murtad. Suruh kembali kepada agama nenek moyang dia lah. Maka Khabbab ni tuan-tuan, tetap imannya kuat, cintanya kepada Allah. Dengan dapatnya kalimah tauhid, cintanya kepada Rasul, dia tak murtad. Itu apa tuan dia buat? Oleh kerana kerja jadi kat kilang besi, besi yang nak dititik jadikan lembing, dijadikan senjata itu kan kena panaskan titik kan. Besi itu kan dipanaskan. Ini Khabbab, korbannya sahabat. Kita punya pengorbanan apa ini? Dengan sahabat pun rasa macam tak ada nilai. Radhiyallahu anhu, Allah redha mereka. Tuan-tuan, bila dia suruh murtad, dia kata apa? Kalau kita kata perkataan sama dengan Bilal kan, ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah satulah bos, Allah satu. Kerana tak nak murtad, tu besi yang panas tu, yang merah tu kan, dicecah kat kepala. Tengok fikir. Macam mana sanggup mempertahankan kalimat tauhid? Ni korban, pengorbanan dia. Kemudian dia suruh murtad lagi, tak nak murtad. Betul? Kalau kita lihat dalam hayatus sahabah kita kan, sampai akhirnya tu badan dia ni, muka ni dia sapu dengan besi tu, dengan besi yang panas tu, macam mana katanya? Pengorbanan sahabat. Kena sayang sahabat. Kata Imam Syafi'i, kamu kalau nak tunaikan hak Rasul, sayangi sahabat. Kerana tunaikan hak Rasul, jalan mudah selamat jumpa Allah. Tuan-tuan, akhirnya seluruh badan dia. Dan disebut di situ, kerana tak mati-mati tu. Bukan susah pun nak matikan dia, ambil besi tumpuk aja. Tapi tuan, distreka seluruh badan. Kalau saya Wahab, Haji Wahab memang dia, riwayat ni dah semua tahu tu. Distreka seluruh badan, tak mati. Kemudian dalam apa dia buat? Besi tu, serbuk besi tu, jadi bersabak tu, dia taruh
depan laman kilang, tuan-tuan. Diheret daripada sana kemari. Tuan-tuan bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh kata apa lagi lah. Seluruh badan macam. Nak tahu riwayat ni sampai kepada kita bila? Zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Khabbab Al-Arat berperang bersama Sayyidina Umar, tentera perang. Di ketika rehat, Khabbab Al-Arat buka baju dia. Ketika dia buka baju dia, tuan-tuan, Sayyidina Umar menangis. Allah, aku tak pernah jumpa badan orang macam ini. Khabbab, Umar kata, kenapa Khabbab? Ini, kata, kesan dulu aku disuruh kembali kepada kafir semula. Aku bertahankan kepada dia, bertahankan agama, mempertahankan agama. Maka inilah kisah, ini itulah kisahnya. Habis seluruh badan. Korban dia itu agama sampai Paris tongkat. Korban mereka tu. Dia cakap apa? Hei tuan, kalau kau cincang-cincang daging aku, lumat, aku akan lebih kuat beriman pada Muhammad. Aku akan lebih kuat, iman aku akan lebih meningkat. Kau cincang-cincang, hancurlah daging. Tuan-tuan, ini sahabat yang pengorbanan. Jangan tak sayangi para sahabat. Imam Syafi'i kata, sayangi sahabat. Itu korban sikit. Kita dah biasa kalau saya kata tentang Sayyidatina Khadijah, kita biasa dengar. Tuan-tuan, tahun yang ke-7 Nabi jadi Rasul. Tahun yang ke-7 sampai tahun yang ke-10. Punya dahsyatnya Abu Jahal dengan Abu Lahab ni. Memang kepala gila lah. Langsung tak ada perasaan langsung. Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Hamzah masuk Islam. Dia dah mula rasa goyah, dah mula tergugat. Makin ramai masuk Islam. Apa dia buat? Dikurung, bukan dikurung, kata di pulau, di satu lembah nama Lembah Abi Talib. Daripada dua bukit. Nak keluar ke sana tak boleh, keluar tak boleh. Urusan niaga semua dibatalkan, urusan persaudaraan semua diputuskan. Tak boleh, barang nak masuk, siapa sanggup beli harga mahal. 3 tahun. Tuan-tuan, dalam riwayat, banyak kanak-kanak yang mati di pangkuan ibu, tuan. Korban sama. Setiap malam Nabi datang jumpa, beri bagi nasihat, sabar je. Apa dia makan? Yang dia makan nak pakai 3 tahun dekat kawasan yang kecil, di lembah yang kecil. 3 tahun makan tak cukup, sampai daun-daun kayu tu, ranting-ranting tu, daun tu dimakan untuk keperluan anak. Itulah beralaskan air liur. Sampai sahabat kata, kenapa kau bibir ni, kenapa ni merah, berdarah? Yang cakap pun bibirnya berdarah. Tuan-tuan, Islam nak naik. Tuan-tuan, sahabat dikumpulkan, dah letak ramai 3 tahun di bumi, di lembah Abu Talib. Dengan Abu Talibnya sekali, siapa keluarga Bani Hashim, semua sekali habis. Tak. Tuan-tuan, apa dia makan? Sampai dalam riwayat, taik yang keluar tu dah macam taik kambing. Kau makan apa dia? Orang Islam ketika itu, itulah kelompok dia. Kenapa tak sayang sahabat sekarang? Kenapa ada orang menghina sahabat? Sedang sampai, agama dah sampai. Imam Syafi'i kata, tak selamat siapa hina sahabat. Jalan jumpa Allah, mereka tak selamat. Tuan-tuan, 3 tahun bukan masa yang pendek. Khadijah bermulanya sakit di lembah Abu Talib. Abu Talib tu, bapa Sayyidina Ali, mulanya sakit di situ. Meninggal salah 2 orang tu, tahun yang ke-10 Hijrah. Tahun mereka tu, lepas daripada dipulaukan. Tu fikir kalau makanan nak masuk, Abu Jahal dah sekat dulu. Nak jual harga mahal. Dia tak bagi. Tapi Sayyidina Khadijah ni orang besar, adalah sepupu dia datang bagi, sorok-sorok. Pun jumpa juga. Begitu sekali. Orang kafir namanya Abu Jahal dengan Abu Lahab ni. Tak bagi can. Jadi hari ini, sayangi mereka. Tengok pengorbanan mereka macam mana. Itu tuan mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil balik. Apa korban kita nanti? Apa rasa sayang kita, persembahan sayang kita pada Nabi apa? Apa sayang kita? Ni sekurang-kurang kita buat satu majlis ni, tanda kita sayang lah ni. Lagi sayang apa dia? Bawa kehidupan dia dalam kehidupan kita. Itu lagi sayang, hidupkan namanya. Hidupkan suasana, hidupkan Nabi dalam kehidupan kita. Nabi tak ada. Ini salah satu tanda sayangnya kita sebut begitu. Tuan-tuan, kalau kita lihat, mungkin minggu lepas kan, tak apalah, saya ulang sikit lagi lah. Siapa tak kenal Fatimah Zahra? Siapa tak kenal? Anak yang Khadijah paling sayang, anak yang Nabi paling sayang. Tuan-tuan, hormatnya Sayyidatina Khadijah pada Nabi tu, dia satu permintaan dia melalui Fatimah.
Dia cakap apa? Fatimah, sampaikan salam mak pada abah. Beritahu abah, mak besok dikapankan dengan kain ridak atau serban yang abah pakai. Bahasa kita cakap. Nabi cakap dengan siapa? Khadijah cakap dengan siapa? Cakap dengan anak dia. Sampaikan salam kepada abahnya siapa? Nabi. Cakap kepada Rasulullah, aku nak besok aku meninggal, kapankan dengan kain tu, ridak tu. Fatimah jumpa Nabi, wahai abah, mak kirim salam. Salam apa? Nak apa dia? Dia nak besok. Kan boleh cakap sendiri. Tuan-tuan, dia nak dikapankan dengan kain selendang rindak tu kerana kain itu, kain yang selalu Nabi pakai ketika turunnya wahyu. Itu dalam riwayat dah. Kain itu tak akan masuk neraka. Tak akan masuk ke neraka, tak akan. Tuan-tuan. Jadi, Khadijah nak apa? Dia nak masuk surga. Nak masuk surga. Kemudian Nabi SAW turunnya wahyu daripada Allah berikan kepada Khadijah apa? Khadijah, Allah berkirim salam. Tempat engkau dalam surga, tuan-tuan. Allah berkirim salam. Kenapa? Korbannya macam itu. Itu pun, saya nak kata, itu pun di saat dia mati dia kata, nak meninggal. Nak wafat, Khadijah cakap apa? Ya Rasulullah, nanti bila aku dah meninggal, kalau engkau nak dakwah agama ni, agama tauhid ni, nak dakwahkan kalimah la ilaha illallah, engkau nak pergi ke lurah-lurah, ke lorong-lorong, ke lembah-lembah, sayangi sahabat. Ini sahabat ni. Apa dia kata? Ya Rasulullah, kalau engkau tak ada laluan meniti untuk ke lembah-lembah, ke lurah-lurah, engkau gali kubur aku. Nabi kata, nak buat apa? Khadijah kata, engkau ambillah tulang-tulang aku ya Rasulullah. Tuan-tuan nak buat apa? Kau jadikan dia sebagai titi yang kau boleh injak-injak untuk sampai ke kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan. Begitu korbannya habis-habisan. Kalau kita nak mengundur badan masa meninggal itu, subhanallah. Dah tak ada apa harta pun kat rumah. Tuan-tuan, 2 purnama berlalu, dapur tak berasap. Cuba fikir. 2 purnama, masuk 3 bulan. Takkan kita tak sayang sahabat? Agama tak sampai tempat kita kalau tak ada pengorbanan orang. Itulah insan mulia. Tuan-tuan. Di saat hujung meninggal, tahu pakaian berapa tampung, berapa tampal? Kita, Allahu Akbar, kita apa kita nak jawab hari ini? Sayyidatina Khadijah dalam satu riwayat, masa nak meninggal tu, pakaian yang dipakai tu, tahu berapa tampung? 30 tampal. Riwayat lain kata 31 tampal. Satu lagi bukan kain. Kain nak tampal pun tak ada. Takkan kita takkan ada manusia akhir zaman tak sayang pada sahabat. Mana duit dia, mana harta dia, mana? Tahu-tahu, satu tampal apa? Daun dia buat tampal. Pun kata, ada kata kulit kayu. Cari riwayat tu. 30 tampal macam mana? Pengorbanannya tu dah habis-habisan lah. Kehidupan dia tu sebelum Islam, kehidupan dia tu 2/3 harta Mekah tu dia punya. Ya Allah, macam mana punya, macam mana punya hebat. Itu dah yang riwayat bila Nabi baring di Khadijah dan keadaan yang kurus Khadijah. Macam baring di 2 batang kayu dah rasa Nabi. Nabi tertidur saking penat je tu kan. Khadijah raut kepala Nabi. Nabi tertidur kan. Khadijah lihat ayah Nabi ni, apa yang nak dibantu lagi ni? Apa lagi yang dia nak? Apa lagi yang aku nak bantu? Apa lagi yang Nabi nak? Apa lagi yang aku nak bantu? Tuan-tuan, nangis Khadijah. Tahu tak? Akhir tu dan akhir tu. Nabi punya tersedar bila air mata Khadijah jatuh ke pipi Nabi. Kena sayangi sahabat ni. Allahu Akbar. Tak selamat kata Imam Syafi'i kalau kita tak sayang sahabat. Maka bila air mata jatuh pipi Nabi, nangis. Khadijah, Nabi terbangun. Nabi kata apa? Khadijah, ini kau nangis kan, kita dah pernah dengar riwayat ni kan? Pernah tu. Khadijah, kau ni nangis, kau menyesal kahwin dengan aku? Ya Allah. Khadijah kata tidak. Tidak bah, tak menyesal pun. Khadijah, kau nangis kerana apa? Dulu kau bangsawannya, harta banyak. Sekarang tengok yang dipakai tu, tuan-tuan. Nak mati tu, nak meninggal tuan-tuan. Ya Allah, 30 tampung mana nak? Apa pun tak boleh beli, makanan pun tak ada. Kau menyesal dia jadi miskin. Kata Nabi, tidak ya Rasulullah.
Apa lagi? Engkau menyesal susah. Macam-macam lah. Harta tak ada apa semua, pakaian. Menyesal semua. Ya Rasulullah, aku menangis bukan pernah menyesal ya Rasulullah. Tak. Sayangi sahabat tuan-tuan. Apa Khadijah kata, ya Rasulullah, aku ni menangis ya Rasulullah. Aku khawatir sebenarnya. Nanti bila aku dibangkitkan di akhirat, kalau Allah tanya aku, hei Khadijah, engkau dah bantu ke belum perjuangan Muhammad Nabi ni? Engkau dah bantu? Khadijah takut apa? Takut tak dapat jawab. Aku dah bantu ke belum? Tuan-tuan, kalau hari ini kita sama-sama bermuhasabah, berapa banyak harta Sayyidatuna Khadijah Kubra tu dah habis dah. Tenaga dah habis dah. Daripada hidup mewah dah. Sampai takutnya mati tu kalau neraka tu, takut dengan neraka. Sampai kirim salam dengan anak, aku nak besok kapan dengan Rida. Tuan-tuan, bila Khadijah meninggal, sebelum meninggal tadi pesan, gali kubur aku, ambil tulang-tulang aku, untuk apa? Untuk kamu sampaikan agama Allah. Korban macam itu sekali kan. Itu pun takut dengan neraka Allah. Itu pun takut apa kalau Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala tanya. Tuan-tuan, hari ni mewahnya kita ni, Allah, kita tak tahulah kita punya mewah. Tuan-tuan, akhirnya meninggalnya Khadijah kan. Itulah pakaiannya yang ada. Bila dah dimandikan, seorang perempuan yang memandikan dia tu nak kafankan, jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ini nak dikafankan Khadijah, dia dengan kafan apa? Tuan-tuan, pengorbanan itu takkan kita tak nilai tak? Kata nak korban, nak dikafan dengan apa? Maka kata Nabi, inilah ambil. Tuan-tuan, rupanya dia punya hajat tu dapat dikorbankan dengan ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tak cukup. Tarik ke atas kaki terjulur, tarik kaki karta nampak. Tuan-tuan, macam mana pengorbanan sahabat yang terdahulu? Dah habis-habisan pun takut kalau Allah Ta'ala tanya, adakah telah kau buat satu pengorbanan untuk Nabi? Dan tanya mereka, ya Allah SWT, siapa yang tidak sayang pada sahabat, kata Imam Syafi'i, orang ini nanti tak selamat jumpa Allah. Sahabat itu kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sayang, dia mulia. Nabi sebut dia mulia. Cuma tuan, hari kita yang akhir ni, kita pula ni, siapa dia? Yang Nabi rindu lain. Dia mulia, kita Nabi rindu. Kenapa Nabi rindu kita? Kerana Nabi kata, sebut, orang yang aku rindu ialah orang yang tak pernah pun nampak aku, tapi beriman kepada aku. Nabi rindu orang-orang ini. Dan biasa Nabi doa. Tuan-tuan, nak cari bukti. Mungkin pun pernah dengar, tuan-tuan. Sayyidatuna Aisyah kan tahu riwayat kan? Jumpa Nabi, ya Rasulullah. Nak cari masa jumpa Nabi ni bukan senang. Jumpa Rasulullah, ngecek doa. Ya Rasulullah, aku nak cakap sesuatu, ya Rasulullah, ni rasa bernilai, berharga ni bagi aku ni. Apa kau nak? Bahasa kita cakap lah. Aku nak, ya Rasulullah, kau doa pada Allah, kerana doa kau mustajab. Allah perkenan, doalah. Doa apa? Aku ni nak masuk dalam syurganya Allah. Aku nak masuk dalam syurganya Allah. Tuan-tuan, itu je Nabi doa. Wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah, ni Aisyah ni masukkanlah dalam syurga-Mu ya Allah. Tuan-tuan, punya sukanya Aisyah dengan doanya Nabi itu. Gembiranya tu sangat-sangat gembira. Ni riwayat ni kita semua dah biasa dengar ni kan. Punya gembira. Nabi tanya, Aisyah, kau gembiranya kau macam kita sekali? Aisyah kata, ya Rasulullah, apa tak aku gembira? Doa ni daripada siapa ni? Daripada lisan yang memang Allah Ta'ala terima punya. Aku yakin doa kau tu Allah terima. Aku masuk syurganya Allah Ta'ala. Macam saya dan Khadijah. Nabi kata apa? Wahai Aisyah, ini doa saban hari aku mohon untuk siapa? Untuk umat akhir. Untuk umat. Ini doa Nabi mohon untuk kita. Aisyah pun suka macam itu. Rupanya doa ini selalu Nabi mohon, Allahumma ghafir lil ummati ya Allah. Kau ampunkan dosa umat ya Allah. Tuan-tuan, rupanya kita yang tak beriman. Kita tak jumpa tapi kita beriman. Nabi dah sebut doa tu daripada dulu lagi. Allah, ampunkan dosa umatku ya Allah. Allahumma adkhil jannatan ummati ya Allah. Engkau masukkan umatku dalam syurga. Ya Allah, dah dulu dah sebut. Jadi tuan-tuan ni insan terpilih, insan bertuah. Dalam kelompok umat ni ada yang ditapis lagi terpilih. Rupanya mudah-mudahan kita terpilih dalam golongan yang termasuk dalam doanya Nabi itu. Ini harapan kita. Jadi tidak boleh tidak, tuan-tuan, hari ini kata Imam Syafi'i, saya sebut sekali lagi, kalau tuan-tuan dan saya nak selamat nanti menghadap Allah Ta'ala, satu, banyakkan selawat. Itu hak Rasulullah, hak Nabi. Dua, kena berpegang betul pada syariat dan sunnah-sunnah, jangan dilepaskan sebolehnya.
Yang ketiga apa dia? Sayangi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pengorbanan mereka, tonton, bukan main-main punya, ya Allah. Yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata Imam Syafi'i apa? Yang keempat, kita hari ini tidak boleh tidak kena berlumba-lumba cari ridanya Allah. Berlumba-lumba cari ridanya Allah Subhanahu wa taala. Nak cari ridha Allah, buat perkara yang Allah ridha. Perkara yang Allah ridha, Nabi dah tunjukkan. Tuan-tuan berkali Allah Ta'ala, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan haji, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a, tidaklah berkumpul qaumin, satu kaum. Ni kita tidaklah berkumpul. Fi baitin, dari salah satu rumah. Min buyutillah, daripada rumah-rumah Allah. Ni rumah Allah. Yazkurun Allah azza wa jal, dia kumpul-kumpul ni dia mengingati Allah Subhanahu wa taala yang agung. La yuridu, dia tak nak apa-apa, la yuridu syai'an, tak nak apa-apa pun, illa wajah, hanya untuk dapat ridanya Allah, hanya untuk dapat ridanya Allah. Apa kata malaikat? Nabi sebut didoakan, da'a yad'u minas sama, didoakan makhluk daripada langit namanya malaikat. Apa doa dia? Qumu maghfirah lakum, bangun kita ni nanti ni Allah ampunkan dosa. Mudah-mudahan bangun yang qumu maghfirah lakum, kamu bangun nanti ni Allah ampunkan dosa. Tidak cukup dengan bangun diampunkan dosa. Apa kata Nabi? Faqad buddilat, sesungguhnya akan ditukarkan sayyiat, keburukan bil hasanat, dengan kebaikan. Allahu akbar. Sayangnya Allah hari ini kita datang tak nak apa, kita buat majlis tak nak apa. Saya nak buat majlis, ya Allah, aku nak tarik rahmat, aku nak tarik redha-Mu, ya Allah, nak redha Allah. Orang yang datang cari redha Allah, kata Imam Syafi'i hari ini, rebut-rebutlah, lumba-lumba cari redha Allah. Siapa nak senang jumpa Allah? Maka hari ini saya tak nak apa, ya Allah, nak cari redha-Mu, ya Allah. Allah bagi apa? Ditukarkan keburukan amal kita dengan kebaikan. Siapa tuan-tuan? Mudah-mudahan puan-puan, insan terpilih yang ini Allah dorong hati kita kerana cintanya Allah pada kita, di sebalik cinta kita kepada Allah. Macam mana nak dapat cinta Allah? Kena cinta Rasul. Macam mana nak sampai? Hari ini sunnah-sunnah telah ada pada kita. Yang lelaki kuatnya solatnya berjamaah, amal sunnah di rumah, pakai baju dengan kanan dulu, nanti pakai seluar, pakai kain, duduk dulu, jangan pakai spender dengan diri, nanti tergolek, spendernya terbelit kat lutut lain, kat kaki lain terpijak, dah tergolek terbongkang pula. Dah cakap pakai seluar, duduk dulu. Sunnah. Nak pakai seluar, duduk dulu, bukan dah pakai seluar baru duduk. Dah pakai seluar pergi jalan. Ini sunnah-sunnah yang kena amalkan. Tuan, sarung kain yang perempuan, sarung kain duduk ke diri? Diri. Duduk, alhamdulillah. Daripada kepala ke daripada kaki? Kaki. Kepala. Dah kepala pula. Sarung duduk, sarung daripada kaki. Tak ke atas. Seluar, pakai seluar. Jangan pakai seluar dengan diri lah. Umur dah tua, tak nak aku tua. Pakai seluar. Amalkan sunnah. Kerana amal sunnah, hidup Nabi ada dalam rumah tangga kita. Duduk, sarung seluar kaki kanan, sarung seluar kaki kiri. Barulah diri betulkan, tarik kain, sarung. Ini sunnah. Ada baiknya itu tak jatuh. Tuan-tuan kasih dia Allah Ta'ala. Sayangi. Lumba-lumba cari ridha Allah tadi saya katakan. Jadi tidak boleh tidak datangkan sunnah dalam kehidupan. Cinta para sahabat. Banyakkan salawat. InsyaAllah InsyaAllah bermula pada hari ini kita tinggalkan salawat. Kalau yang dah amal 100, jadikan 101. Teruknya amal 1 lebih je. Kalau yang ada 200, jadi 202. Amalkan salawat. Sikit-sikit salawat. Jangan salawat sikit-sikit. Okay? Sikit-sikit Al-Quran. Jangan Quran. Sikit-sikit sedekah. Jangan sedekah. Jawab tu, bukan tak jawab. Dan nak tutup. Sikit-sikit mak bapak kan? Jangan mak bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya, tuan-tuan puan. Quran biar sikit-sikit Quran, jangan Quran sikit-sikit. Salawat biar sikit-sikit salawat. Dah disebut Imam Syafi'i tadi, jangan salawat sikit-sikit. Sedekah biar sikit-sikit sedekah. Sikit-sikit tu sedekah, jangan sedekah
Ada apa-apa keperluan dengan mak bapak, biarlah sikit-sikit mak bapak, sikit-sikit jangan mak bapak. Aku lu qauli hadza wa sallallahu wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil keberkatan, kita doa dulu ya. Lupa pula nak doa pasal sikit-sikit. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairul raziqin wahfazna fa innaka khairul hafizin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin fallahu khairun hafidha fallahu khairun hafidha fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya Allahul aman al aman al aman ya arhamu min kulli rahim ya a'lamu min kulli alim ya akramu min kulli karim ya aqdamu min kulli qadim. Khallisna minal waba ya Allah, khallisna minal waba ya Allah, khallisna minal waba ya arhamar rahimin, khallisna minal waba. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udalid da'i wa khaybatir raja. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununa wal judham min sayyi'il asqam. Allahumma dfa' 'annal ghala wal bala wal waba wat ta'un wal quruna wal fakhsha'a wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha ma lisiya khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini hadiah dari